Selamat sejahtera, saya akan menerangkan bahagian segmentasi pasaran. Segmentasi pasaran bertujuan untuk memudahkan malik batik handicraft dalam melaksanakan strategi pemasaran. Terdapat beberapa elemen dalam segmentasi pasaran. Yang pertama ialah segmentasi psikografik. Golongan sasaran bagi segmentasi pasaran adalah golongan yang mementingkan nilai estetika pada produk batik. Yang kedua adalah segmentasi demografi. Berdasarkan kajian soal selidik yang telah kumpulan kami lakukan, pula dari sudut jantina, umur, dan pendapatan, yang mana menunjukkan perempuan mempunyai minat yang lebih tinggi, yaitu 66% terhadap batik. Dari segi umur pula, rata-rata golongan 19 tahun hingga 25 tahun yaitu 76%, manakala dari segi pendapatan, majoriti golongan yang tiada pendapatan memiliki peratusan yang tinggi. Hal ini kerana malik batik handicraft memiliki harga mampu milik oleh semua golongan masyarakat. Seterusnya adalah segmentasi geografik. Dalam segmentasi geografik, proses pembahagian pelanggan dijalankan bagi menganalisis geografi yang merangkumi lokasi, iklim, kepadatan, dan bahasa berdasarkan maklumat daripada pelanggan. Segmentasi tingkah laku pula merangkumi sikap, nilai, dan gaya hidup bagi setiap kumpulan pelanggan. Bagi strategi pasaran yang difokuskan oleh malik batik handicraft adalah lebih kepada golongan kaum wanita dewasa. Golongan lelaki dewasa juga tidak ketinggalan untuk meminati kehalusan produk batik cantik. Juga dipasarkan kepada golongan pelancong antarabangsa yang datang ke Malaysia. Oleh itu, segmentasi pasaran amat membantu dalam merancang dan melaksanakan strategi pemasaran. Saya akan membincangkan tentang atribut produk bagi syarikat batik Malik Enterprise. Yang pertama adalah kualiti produk atau keluaran batik. Penjenamaan syarikat batik Malik Enterprise memberi kualiti yang lebih tinggi kerana penggunaan peralatan, kain dan warna yang agak mahal untuk menghasilkan produk batik. Penjenamaan yang dilakukan syarikat batik Malik Enterprise terdapat pelanggan yang mengenali produk syarikat tersebut kerana penghasilan batik yang sangat cantik, teratur dan berkualiti. Kedua adalah ciri-ciri produk batik. Produk batik syarikat batik Malik Enterprise memiliki corak karakteristik yang unik dan tidak dimiliki oleh jenis kain atau corak lainnya. Produk batik boleh ditawarkan dengan pelbagai ciri, antaranya batik tradisional dan batik moden. Syarikat batik Malik Enterprise juga ada menghasilkan batik tulis, batik cap, kombinasi cap dan tulis dan batik printing. Tiga adalah reka bentuk produk batik. Syarikat batik Malik Enterprise menghasilkan pelbagai reka bentuk produk iaitu tudung batik, baju kurung batik, baju batik lelaki, skarf batik, lukisan batik dan banyak lagi. Semua produk tersebut dihasilkan oleh pemilik dan pekerja syarikat tersendiri. Reka bentuk yang baik akan menyumbang kepada kegunaan produk itu sendiri dan juga rupa bentuknya. Cita rasa pengguna adalah berbeza, oleh itu reka bentuk sesuatu produk batik dapat menarik perhatian pelanggan. Dan yang terakhir adalah pelabelan. Syarikat batik Malik Enterprise telah mencipta satu label bagi pelanggan mengetahui bahawa produk batik tersebut milik syarikat batik Malik Enterprise. Setiap produk yang dihasilkan oleh syarikat diletakkan label pada produk tersebut. Label tersebut diletakkan dengan nama milik syarikat iaitu Malik Enterprise. Oleh itu, pelanggan akan mengenali produk yang dibeli itu dihasilkan oleh syarikat batik Malik Enterprise. Membentangkan kelebihan daya saing. Kelebihan daya saing ialah perkara yang membuatkan pelanggan memilih perniagaan malik batik berbanding perniagaan yang lain. Dengan mengenal pasti tahap survei, dengan mengeksploitasikan tahap konsumer untuk mengenali sejarah yang dalam, dengan mengadakan perlombaan atau wawancara dengan malik batik, akan mendapatkan segala informasi segmentasi dari masyarakat untuk memenuhi kriteria pemasaran mereka, agar dapat menentukan strategi jualan mencapai visi dan misi keuntungan yang target pada setiap bulan. Bagi segmen psikografik, sasaran pelanggan Encik Malik ialah individu yang mempunyai mementingkan nilai estetika sebuah barang. Hal ini dikatakan demikian kerana produk yang dijual oleh Malik Batik Craft adalah hasil tangan yang dibuat sendiri. Pelanggan Encik Malik datang dari individu yang menyatakan seni dan keunikan hasil tangan yang asli. Mereka juga individu yang suka menghias rumah akan menjadikan seni sebagai koleksi. Bagi segmentasi demografik, bagi Malik Batik Craft ialah dari sudut jantina dan umur. Bagi jantina, Encik Malik menjual batiknya kepada lelaki dan perempuan. Hal ini dikatakan demikian kerana
Encik Malik menjual batik-batik kepada semua orang kerana sesetengah pandangan orang, batik hanya sesuai bagi jantina perempuan sahaja. Seterusnya, bagi segi umur pula, Encik Malik tidak melakukan penghak umur kepada pelanggan-pelanggan yang ingin membeli produk batiknya. Hal ini dikatakan demikian kerana batik merupakan produk yang bebas yang boleh digunakan pakai oleh sesiapa saja maupun kanak-kanak, dewasa ataupun golongan yang mereka emas. Untuk soalan pertama iaitu golongan yang manakah yang kerap menggunakan produk batik? Data menunjukkan bahawa sebanyak 42% atau 42 responden telah memilih semua pilihan di atas iaitu kaki tangan kerajaan, pelajar dan warga emas sebagai golongan yang kerap menggunakan produk batik. Untuk soalan kedua, pada pendapat anda, produk batik ini kebiasaannya digunakan pada bila? Menurut data yang dikumpul, sebanyak 43% atau 43 orang responden telah memilih hari Khamis sahaja sebagai hari penggunaan produk batik. Untuk soalan ketiga, adakah batik masih digunakan pada masa kini? Menurut data tersebut, sebanyak 94% atau 94 orang responden telah berpendapat bahawa produk batik masih digunakan pada masa kini. Untuk soalan keempat dan terakhir, corak batik yang manakah yang anda lebih gemari? Menurut data yang dikumpul, sebanyak 53% atau 53 orang responden telah memilih corak batik tradisional sebagai corak yang lebih digemari oleh pengguna produk batik. Untuk bahagian C dalam soalan data responden iaitu jenis produk batik yang dibeli dan akan selalu digunakan. Majoriti responden memilih semua di atas iaitu sebanyak 41%. Manakala pilihan kedua responden ialah baju kurung batik mendapat 27%. Seterusnya, terdapat golongan yang lebih memilih untuk membeli kain batik dengan sebanyak 15%. Pemilihan atau pembeli yang terendah ialah kemeja batik dan lukisan batik, masing-masing hanya mencatat 12% dan 5% saja. Soalan kedua berikut adalah mengetahui atau mengenal pasti tumpuan dalam membeli produk batik. Majoriti responden lebih mementingkan kualiti yang berjumlah 49%, manakala 46% mereka suka kepada corak batik. Selain itu, responden kurang menitik beratkan kategori jenis batik iaitu hanya 5% saja. Soalan ketiga pula, kebiasaan saluran untuk membeli produk batik dipecahkan kepada dua bahagian iaitu secara atas talian dan premis berdekatan. Bagi kaedah atas talian mencatatkan pertusan tinggi dengan mendukung sebanyak 54%, manakala untuk premis juga tidak kurangnya dengan jumlah 46%. Beralih kepada soalan keempat iaitu corak dan motif batik yang baik serta berkualiti mampu mempengaruhi permintaan pelanggan. Rata-rata responden setuju dengan pernyataan tersebut dengan menaik sebanyak 93%, manakala untuk mereka yang tidak setuju hanya mengumpul sebanyak 7%. Soalan kelima ialah adakah responden bersetuju penggunaan produk batik amat penting dalam kalangan masyarakat. Analisis menunjukkan 87% responden bersetuju, manakala 13% selebihnya tidak setuju. Akhir sekali, soalan ke-6, adakah pemasaran produk batik yang berkualiti tinggi dapat menembus pasaran di Malaysia iaitu 94 responden lebih kepada setuju, manakala untuk tidak setuju merekodkan 6% sahaja.